Baik saudara, Nasional 7 diteruskan dengan laporan dari Sarawak. Terus saja berlintas langsung bersama Ratna Saimin di studio RTM Kuching. Silakan. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pemberian anugerah dan pengiktirafan kepada para penderma darah mampu menjadi pemangkin kepada masyarakat di negeri ini untuk terus menderma darah demi menyelamatkan nyawa. Ketua Menteri Tan Sri Adenan Haji Satim yang juga penaung persatuan itu, peningkatan jumlah darah yang didermakan daripada 20,643 pain pada 2013 ke 21,629 pain tahun lepas menunjukkan komitmen baik daripada masyarakat dalam usaha menyelamatkan nyawa. Katanya kerajaan negeri menghargai komitmen daripada penderma dan berharap usaha ini akan berterusan pada masa akan datang. Tan Sri Adenan berucap pada Majlis Penyampaian Anugerah Penderma Darah 2015 di Kuching. Teks ucapannya dibacakan oleh Menteri Muda Kesihatan Awam, Datuk Dr. Jerip Susil. Sementara itu, penderma yang ditemui turut menyokong seruan tersebut. Kalau dapat datanglah penderma darah untuk kita bantu patu nation dan untuk orang yang sakit. Kalau kami sudah tidak mendapat menderma lagi, so somebody has to take over. So keep on and do the best to keep our nation in good health. Dalam majlis ini, seramai 2,800 penderma menerima anugerah masing-masing daripada Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia cabang Kuching. Sarawak memerlukan lebih kurang 30,000 tenaga mahir tempatan dalam sektor minyak dan gas selain dalam industri moden yang ditawarkan dalam koridor tenaga boleh diperbaharui Sarawak Score. Menurut Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabu Numpang, banyak peluang pekerjaan akan ditawarkan dalam kedua-dua sektor tersebut yang dilihat mampu melonjakkan ekonomi negeri ke tahap perindustrian selain mampu meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Beliau juga mahu lebih ramai lepasan sekolah melanjutkan pelajaran dalam bidang teknikal, terutamanya pelajar dari kawasan luar bandar. Tan Sri Alfred Jabu memberitahu demikian di Majlis Graduasi Institut Teknologi Petroleum Petronas INSTEP kali ke-17 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Terdahulu beliau turut memuji usaha Petronas dalam melahirkan tenaga kerja mahir untuk negeri ini seperti melalui INSTEP dan Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex yang akan siap dalam tempoh 2 tahun. Sementara itu, bagi dua penerima anugerah graduan cemerlang keseluruhan INSTEP 2014, kerjaya dalam bidang minyak dan gas masih menjadi pilihan utama. Actually, this is my first time in oil and gas industry. Before this, I'm working for the plantation management. But then, dari dulu ingin mau kerja dengan oil and gas. Dia banyak menghadapi masalah, tapi masalah tu biasalah kan, dari segi kewangan sebab harga minyak turun kan. Tapi bagi saya tak ada masalah. As long kita dapat kerja, as long kita dapat teruskan hidup kerjaya dan minat. Seramai 334 daripada 579 graduan INSTEP menerima skor masing-masing dalam majlis tersebut. Bidang kemahiran dan teknikal antara inisiatif ditawarkan kepada para pelajar khususnya bagi mereka yang tidak berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Namun bidang tersebut menuntut agar para pelajar mengenal pasti keupayaan masing-masing selain mempunyai minat yang mendalam sebelum menceburinya. Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, usaha ini sekaligus dapat menampung tenaga kerja dalam kalangan belia untuk keperluan di koridor tenaga boleh diperbaharui Sarawak Score. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan para pelajar agar menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sebagai asas kejayaan kehidupan. Ujarnya, kejayaan hidup terletak pada jati diri yang berpaksikan tuntutan agama dan norma kemasyarakatan yang akan membuahkan hasil dunia dan akhirat. Datuk Seri Fadilah berkata demikian pada Majlis Perasmian Penutupan Program Kembara Jejak Realiti 2015 di Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB Kuching.
Program sehari anjuran Biro Pendidikan Petra Jaya itu memfokuskan pelajar Islam tingkatan 4 yang melibatkan 182 pelajar daripada 7 buah sekolah menengah sekitar Petra Jaya dan 28 fasilitator. Antara objektif penganjuran program tersebut ialah bagi mendedahkan para pelajar agar bersedia menghadapi cabaran semasa, hala tuju dan masa depan serta matlamat pelajar. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM merancang untuk menempatkan kompleks pentadbiran di Miri sebagai satu langkah daripada untuk mempertingkatkan kemampuan operasi di utara Sarawak. Ketua Penguatkuasa Maritim Daerah Miri, Laksmana Pertama Abim Sunggum berkata, tanah seluas 2 hektar di Pulau Melayu Miri dikenal pasti untuk pembinaan kompleks pentadbiran dan kuartus kaki tangan APMM Miri itu. Beliau berkata demikian pada perasmian program Sahabat Maritim 2015 oleh Timbalan Ketua Pengarah Operasi APMM Laksmana Madya Maritim Datuk Cik Hassan Yusof di Pusat Tahanan Vesel Kampung Pulau Melayu Miri. Katanya pelbagai pendekatan komprehensif telah direncanakan bagi mencegah kejadian yang boleh membahayakan nyawa dan harta benda, termasuk taklimat preventif ACR, mendapatkan ramalan kaji cuaca serta pemakaian jaket keselamatan. Program Sahabat Maritim antara lain bertujuan mewujudkan kesedaran awam pentingnya keselamatan di sungai dan laut sekaligus mengurangkan berlakunya kemalangan. Ketika ini APMM Miri beroperasi di pusat komersial tebingan Sungai Miri sejak 2006. APMM Sarawak hanya mempunyai satu kompleks pentadbiran dan kuartus sendiri, iaitu di Muara Tebas, Kuching. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini pada pukul 11 pagi nanti, Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satim menyempurnakan majlis penutupan rasmi Pesta Engke Lili dan perasmian bangunan Pejabat Daerah Kecil Engke Lili di Engke Lili Sri Aman. Manakala pada pukul 11 pagi juga, Pengerusi One Malaysia Sarawak Advisory, Datuk Joseph Salang Gandum merasmikan 1M Sarawak Solar Power System di Rumah Jugah dan Rumah Nyala, Kampung Belasoi, Marudi. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Alia. Silakan.